Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua para penonton di Tadabbur Center Facebook pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik yang dihormati, para tetamu Allah pada malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tetamu yang saya hormati, tetamu yang saya raikan, iaitulah Dr. Muhammad Hafiz bin Jufri, atau macam mana sebutannya, Doktor? Betul lah tu, Joffrey. Alhamdulillah. Jadi kita mempunyai tetamu pada malam ini, iaitulah siri yang ke-6, Sembang Tadabbur bersama dengan profesional, insya-Allah ya, telah menjadi matlamat program ini diadakan untuk ya kita yang mencintai Al-Quran dapat didedahkan dengan pelbagai disiplin ilmu yang rupa-rupanya berkaitan dengan Al-Quran. Seseorang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan tadabbur pasti akan menemui pelbagai jenis ilmu. Kita pernah bersama dengan Dr. Raihana daripada Universiti Malaya berbincang tentang astronomi. Kita pernah bersama dengan tetamu daripada UMT juga, iaitulah Profesor Dr. Wan Iriani yang berbicara tentang madu. Kita pernah beberapa siri dengan para saintis. Alhamdulillah. Kita mahu semua para penuntut ilmu Al-Quran tidak hanya melihat Al-Quran sekadar dari aspek kebahasaan ataupun dari aspek kemukjizatan bahasa, tetapi sebenarnya ramai yang tidak mempunyai kemahiran tentang bahasa tetapi mendapat manfaat daripada Al-Quran. Jadi malam ni kita akan bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Hafiz bin Jufri yang saya mohon izin untuk menyebut sebagai saintis ya daripada bidang geoscience marine. Saya ada banyak soalan sebenarnya kenapa marine bergabung dengan geoscience. Jadi insya-Allah satu persatu kita akan sembang malam ni, Doktor, insya-Allah. Iaitulah daripada Universiti Malaysia Terengganu. Untuk makluman semua, Doktor merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang sains pengurusan alam sekitar. Doktor betulkan saya kalau saya tersalah. Saya terima bulat-bulat daripada saya punya staff. Doktor ijazah sarjana muda sains pengurusan alam sekitar di UiTM ke, Doktor? UM, Alhamdulillah. Di UiTM Shah Alam. Di Universiti Malaya, minta maaf, Doktor. Di UM. Sains pengurusan alam sekitar. Oh, menarik tu, subhanallah. Kemudian master dalam climate change, iaitulah perubahan cuaca. Betul. Subhanallah. Satu subjek yang menarik dan saya rasa sedang dibincangkan akhir-akhir ini kan, Doktor kan? Betul. Climate change science and policy di University of Bristol. Di mana, Doktor? Di UK kan? UK, betul. Di UK, alhamdulillah. Betul. Dan doktor adalah doktor telah memperolehi PhD dalam bidang yang disebut sebagai Earth Science and Engineering. Subhanallah. Maknanya kajian mengenai sains dan kejuruteraan bumi, Doktor. Betul. Sebutannya begitu. Betul. Tapi saya tak ada fokus ke arah engineering tu sangat lah. Dia lebih ke arah sains tu lah. Alhamdulillah. Di Imperial College di London. Jadi kita ada, saya boleh anggap sebagai saintis ataupun mereka yang pakar dalam satu bidang yang disebut sebagai geografi ataupun apa kita boleh sebutkan tadi sebagai geoscience. Dan doktor merupakan berasal daripada negeri Selangor, daripada Shah Alam. Dan doktor masih lagi muda, alhamdulillah. Semoga Allah berikan umur yang panjang pada doktor untuk terus mengharumkan nama negara dalam bidang yang saya anggap penting.
kepada umat Islam untuk terokai, iaitulah Geoscience Marine. Dr. umur 32 tahun Alhamdulillah dan sudah pemberumah tangga dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Itulah lebih kurang perkenalan silaturahim kita dengan Dr. Muhammad Hafiz. Tuan-tuan yang menonton, jangan lupa untuk tekan butang share, ya. Manfaat ini kalau boleh disebarluaskan kepada rakan-rakan kita di luar sana, supaya topik yang akan kita bincangkan malam ini kita dapat melihat Al-Quran dari sudut pandang yang berbeza. Okeylah. Kita nak sembang saja malam ni, kita tak nak perbincangan berat-berat pun, ya. Jadi soalan nombor 1, doktor, kalau tidak keberatan, ya. Orang Kelantan kata apa dia sebenarnya. Orang Terengganu tak tahulah sebab apa kan. Apakah yang dimaksudkan, ya, sebagai marine geosciences, doktor? Marine geosciences. Silakan, saya sangat nak tahu. Barakallah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Tadabur Center kerana sudi menjemput saya share. Nak kata saya ni banyak sangat ilmu tu tak adalah, saya pun baru lagi dalam bidang pendidikan. Tapi insyaAllah apa yang saya ada ni, saya memang teruja jugalah nak share dengan penonton bagi sesi malam ni. Dan saya tak pasti, mungkin sebenarnya ada recorded juga nanti dekat Facebook nanti. So insyaAllah kita sama-sama boleh ambil manfaat tu lah. Okay. So basically berbalik kepada soalan tadi, apa yang dimaksudkan sebagai marine geoscience. So saya rasa mungkin saya akan terangkan sedikit dulu lah apa tu geoscience. Okay. So geoscience ni kalau kita pecahkan, dia ada 2 ayat kat situ, geo dan juga science. Okay, geo tu asalnya datang daripada perkataan Latin yang bermaksud sebagai bumi. Okay, geo tu bermaksud dia bumi. Sains ni pun sama juga, berasal daripada perkataan Latin dan maksud dia adalah ilmu ataupun kepakaran ataupun pengalaman. Itulah dimaksudkan sebagai sains. Jadi bila kita gabungkan 2 perkataan tu, geoscience ni bermaksud ilmu ataupun kepakaran berkaitan dengan bumi ataupun sering kita panggil sebagai sains bumi. Okay. So kenapa marine geoscience? Okay, so basically asalnya dekat ni sebenarnya marine geoscience ni sebenarnya nama program lah, nama program kita dekat UMT. Asalnya kita nak letak geoscience. Tapi dia adalah macam kita ada MQA dan sebagainya tu, jadi kita last sekali kita letak marine geoscience. Sebab kenapa kita tak letak geoscience saja? Dia macam sama dengan program yang ada kat UTP tak silap saya. Okay, UTP tak silap saya ada petroleum geoscience tak silap kat situ. Jadi kita fokus ke arah marine geoscience, which basically sebenarnya berkait rapat lah dengan niche area dekat UMT tu. Sebab UMT kita berfokuskan kepada bidang marine. Mana kata kita fokus kat bidang sains kelautan tu lah. Okay, sains so, kelautan. Sains kelautan, betul. Jadi marine geoscience ni dia basically kita belajar berkaitan sains bumi, tapi dia fokus ke arah marine geoscience. Okay, dia arah ke arah kelautan. Mana kata kalau geoscience tu, dia kalau kita tengok perkataan sains tu, kalau kita belajar sains masa time sekolah menengah tu, kita ada belajar, bagi siapa yang ambil jurusan sains tulen lah, kita ada bidang kimia, kita ada kimia, kita ada physics, kita ada biology, kita ada AdMed, kita ada Math, okay, dan pelbagai lagi. So science tu sendiri basically dia bermaksud in general. Okay, dia general kat situ. Geoscience, bawah geoscience dia ada banyak cabang lagi. Kita ada geografi, kita ada geology, kita ada geophysics, kita ada geokimia, kita ada geobiology, kita ada geospatial, kita ada geomorphology dan sebagainya lagi. Jadi geoscience ni basically dia merangkumi semua bidang-bidang yang saya cakapkan tadi itulah. Jadi mana kata macam pelajar kami ni mereka didedahkan dengan pelbagai aspek. Okay, dia tak macam ada certain bidang macam contoh geology yang ada kat UM. Pelajar mereka memang dah didedahkan direct terus ke arah geology. Mana kata bila diorang dah habis belajar nanti dah graduate, prospek pekerjaan mereka adalah dalam jurusan geology ataupun mungkin geophysics jugalah.
Okay, ataupun yang mana yang berkaitan, tapi lebih mengkhususkan ke arah geologi. Tapi kalau macam bidang pelajar kami ni, dia punya job scope dia tu lebih luas lah senang cerita. Mereka kata banyak bidang yang dia boleh masuk. Tapi kenapa kita panggil marine geoscience? Sebab apa? Kita fokuskan ke arah sains kelautan. Tapi itu bukan bermaksud yang kita lupakan terus apa yang kat darat ni. Tak. Sebabnya bumi ni dia macam continuous. Apa yang proses yang berlaku kat daratan tu, dia ada berkait rapat dengan proses yang berlaku dekat laut tu. Okay, contoh yang saya boleh bagi, contoh paling jelas saya boleh bagi, hakisan pantai. Okay, hakisan pantai. Setiap tahun kalau kat Pantai Timur ni, cuma alhamdulillah tahun lepas dia kita panggil sebagai anomaly. Anomaly ni maksud dia perkara yang berlaku tidak sama dengan normal, yang keadaan biasa. So selalunya maksudnya kalau kat Terengganu ni ataupun kat Pantai Timur lah, setiap tahun kita bila musim tengkujuh tu, memang kita akan macam ada selalu dengar berita pasal banjir sebagai contoh. Tapi tahun lepas banjir tu dipindah pula ke Lembah Kelang. Kita pula tak kena banjir pula kat situ. Tapi tahun ni kita tak tahu macam mana. Tahun ni kita tak tahu. Mungkin dia kembali balik kepada keadaan biasa. Kita tak pasti macam tu. Wallahualam. Kuasa Allah. Kita hanya kita boleh cuba meramal. Kita boleh guna apa yang kita ada. Tapi last sekali apa-apa saja ni semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So berbalik-balik kepada apa yang saya cakap tadi itu, bila berlaku saja musim tengkujuh ni, bila berlaku je hujan lebat, lepas tu ombak kuat, semua tu dia boleh menyebabkan hakisan pantai. Jadi proses yang berlaku dekat laut tu dia boleh juga affect daratan tu. Jadi makna kata walaupun kita ni fokus ke arah marine geoscience, tapi bukan kita lupakan kat darat. Okay, kita still belajar juga kat darat tu, tapi selalunya macam kita ni first year tu kita akan fokus kat darat, second year, third year tu kita akan fokus ke arah laut. Jadi kat situlah akan mula survey dasar laut, exploration dan sebagainya itulah. Jadi itulah apa yang dimaksudkan sebagai marine geoscience. So saya sendiri, bidang yang saya ceburi basically is background saya macam tadi apa yang Ustaz Syahri dah cakapkan tadi, saya ambil jurusan sains pengurusan alam sekitar tu, maknanya kata saya lebih ke arah geografi, geospatial. Itu background saya. Bila saya start masuk ke postgraduate study, masa saya master dan PhD tu, saya lebih ke arah fokus ke arah geophysics. Okay, geophysics. So saya ada dua bidang kat situ lah. Maknanya kata saya ada geospatial dan juga saya ada geophysics, tapi saya memang fokus ke arah geoscience yang ke arah kelautan tu lah, as opposed to yang kat dekat bahagian daratan ni lah. Itulah dia. Terima kasih Dr. Hafiz atas perkongsian mengenai definisi ataupun makna geosciences, iaitulah satu disiplin ilmu untuk lebih menghargai muka bumi Allah dan potensi-potensi yang ada di atas muka bumi, sama ada di daratan dengan segala fenomenanya dan di lautan yang menjadi fokus UMT ataupun sebutannya marine tadi. Alhamdulillah. Doktor sebut tadi, doktor menceburi di peringkat sarjana muda dahulu pengurusan alam sekitar kan. Dan mungkin semakin tinggi doktor belajar, sudah ada fokus kepada geosciences ini sendiri. Kenapa doktor ambil bidang ni kalau tidak keberatan? Apa yang mendorong doktor untuk saya boleh katakan istiqamah sejak daripada degree untuk terus berada dalam bidang sains? Sebab saya doktor saya pernah ambil fizik SPM, pernah ambil kimia SPM, pernah ambil biologi SPM. Doktor sebut senarai subjek tadi tu, saya ada pengalaman ambil. Tetapi saya tak tahan lama lah. Saya telah berhijrah. Saya berhijrah ambil bidang agama masa STPM. Jadi mesti ada sesuatu yang mungkin doktor boleh kongsikan, sebab saya percaya dia menonton malam ni anak-anak kita yang ambil bidang sains yang memerlukan tokoh ataupun inspirasi seperti Dr. Hafiz pada malam ni. Silakan doktor. Okey, baik. Okey, sebenarnya macam mana saya berminat dengan bidang sains ni sendiri, dia bermula sejak tahun 2003 lagi. Time tu saya tingkatan 1. Saya tingkatan 1 time tu. Tapi sebenarnya sains ni macam masa zaman kami rasa sama zaman Ustaz Syahri juga kot. Saya kita start belajar sains ni darjah 4. Kalau macam sekarang ni, pelajar sekarang ni mereka dah didedahkan sains daripada darjah 1 tak selesai. Tapi kami darjah 4. Saya sendirilah, saya tak pasti Ustaz Syahri lah. Tapi saya sama juga, darjah 4 kita belajar. Saya masa peringkat sekolah rendah tu, saya memang tak minat sains. Memang saya tak minat sains langsung.
Okay, wallahualam, saya pun tak pasti sebab yelah kita kecil lagi time tu. Kita pun tak ada nak fikir, time tu pun belum akhir balik lagi, jadi kita pun otak kita tak matang lagi kat situ. Saya punya UPSR memang sains saya B. UPSR saya, memang sains saya B. Memang saya tak minat bidang sains langsung lah senang cerita. Tapi bila masa saya masuk tingkatan 1 tu, tahun 2003 tu, dia macam ada, Allahualam saya tak pasti, tapi macam time tu macam tergerak sikit hati untuk macam try bagi peluang lah kat sains. Time tu bila belajar, and then alhamdulillah pula memang itulah saya terhutang budi dengan cikgu-cikgu saya masa zaman sekolah dulu. Cikgu saya masa tingkatan 1, cikgu sains saya tu memang cara dia mengajar tu memang pandai. Dia memang pandai menarik perhatian pelajar-pelajar. Jadi kat situ dia macam dia cara dia ajar tu bukannya dia ajar macam sekadar tunjuk kat textbook tu saja. Dia relate dengan keadaan sekeliling kita. Jadi kita boleh belajar sains tu kita macam oh ni macam kita nampak keadaan sekeliling kita tu. Kat situ saya mula minat sains tahun 2003 tu. Tapi macam mana saya boleh, sains ni ada banyak. Kita ada biologis, kimia, semua tadi tu lah. Tapi kenapa boleh ke arah geoscience ni? Kenapa ke arah sains bumi ni? Okay, so tahun 2003 tu kalau ingat ada satu science fiction movie. Okay, science fiction movie ni nama dia The Day After Tomorrow yang berkaitan dengan bencana alam. The Day After Tomorrow. Betul. Tapi cerita dia tu biasalah Hollywood dia akan cuba buat benda tu besar-besar sangat lah. Okay. Tapi dia punya sains tu somehow ada juga kat situ lah. Dia punya konsep sains dia tu basically apa yang kat dalam apa yang punca yang masalah utama yang ada kat dalam cerita tu saya buat untuk saya punya research masa saya buat master dulu. Tapi yelah kita tak adalah macam follow sangat cerita Hollywood tu memang exaggerate lebih lah. Tapi apa kat situ basically tahun 2003 tu bila keluar saja movie tu dia bercerita berkaitan dengan bencana alam semua tu, itu basically macam tarik minat saya untuk ke arah bidang tu lah. Itu memang menarik minat saya lah. Memang saya time tu memang seronok sangat lah tengok cerita tu. Yang betul-betul buat saya betul-betul nak involve dalam bidang geoscience ni masa tahun 2004, penghujung tahun 2004, 26 Disember 2004 yang mana kita berlaku tsunami. Sebab apa? Kenapa time tu ni? Sebab alhamdulillah kuasa Allah, basically kalau kita tengok dekat kita punya negara ni, Malaysia ni kita duduk kat tengah-tengah tu. Kalau tengok Malay Archipelago tu. Okey, Kepulauan Melayu dekat Asia Tenggara ni, kita duduk kat tengah-tengah. Okey, kita duduk kat tengah-tengah. Keliling kita Filipina, Indonesia, Papua New Guinea dan sebagainya. Jadi yang negara-negara lain ni somehow dia macam provide pelindung kat kita. Dia macam provide pelindung kat kita. Okey, maknanya kata kalau ada contoh macam ombak besar ke apa, negara ni akan kena dulu. Okey, negara ni akan kena dulu. Itu even sekarang pun macam tu juga. Even kalau gempa bumi pun, gempa bumi kat Borneo, yes, memang frekuensi dia banyak dekat kawasan Sabah tu sebab dia dekat dengan Filipina punya kita panggil tu sebagai subduction zone tu lah. Okey, dia yang kepulauan Ring of Fire tu. Okey. Tapi kalau kita kat Semenanjung ni jarang berlaku gempa bumi yang besar. Okey, sebab kedudukan kita tu sendiri. Jadi alhamdulillah memang okey lah, cantik lagi situ. Tapi masa tahun 2004 pertama sekali sepanjang yang saya tahu lah, mungkin sebelum tu pernah berlaku bencana alam yang saya tahu tapi setakat yang saya tahu, tsunami tu basically macam satu bencana alam. Yelah kita ada banyak lah, banjir pun dikira sebagai bencana alam lah. Tapi tsunami tu sebelum-sebelum ni kita ingat macam tak akan kena Malaysia, tiba-tiba kita kena Malaysia dekat utara Semenanjung Malaysia tu, dekat Kedah, Penang yang kena tu. Jadi kat situ yang trigger minat saya dan saya tengoklah macam yelah time tu internet pun tak ada, internet yelah sekarang ni wifi senang tapi zaman saya masa tu internet tu memang susah nak dapat. Jadi salah satu saluran saya untuk faham kenapa tsunami tu berlaku, saya selalu tengok cerita National Geographic. Kalau ingat dulu hari Jumaat malam, setiap hari Jumaat malam pukul 10 malam atau 9 malam saya tak ingat, tetapi lepas berita lah time tu akan keluar dokumentari pasal National Geographic ni. And alhamdulillah dalam satu siri tu dia berbincang berkaitan dengan topik yang tsunami tu lah, tsunami dekat Indian Ocean tu. And then dia explain macam berlaku. Cara berlakunya bila ada gegaran dekat bawah air tu,
bila bergegar, lepas tu sekali salah satu plate tu apa nama ni, override satu lagi plate, jadi dia punya force tu menyebabkan air laut untuk apa namanya, untuk ni untuk bergerak menuju ke pesisir pantai itulah, dan itu menyebabkan tsunami. So itu yang buat saya terus berminat terus nak masuk dalam bidang ni. Jadi fast forward habis saja SPM, memang saya memang dah pasang niat memang nak masuk bidang ni. So saya ambil bidang masa saya degree, saya ambil bidang ke arah tu, tapi masa saya degree tu dia lebih ke arah geografi, bukannya geologi atau geophysics sangat. Tapi bila saya buat postgraduate tu dia lebih ke arah geophysics tu lah, lebih ke arah geophysics. PhD saya pun berkaitan dengan science engineering pun saya belajar benda tu secara detail. Cumanya dia tak adalah ke arah gempa bumi dan tsunami tu sangat. Saya beralih ke arah, fokus saya ke arah lain lah kat situ. Saya lebih fokus kat sea level rise. Okay, semuanya sea level rise, kenaikan paras laut. Okey. Kenaikan paras laut. Tapi kiranya benda tu semua bawah satu bidang sains bumi lah yang kita panggil tu. Itulah macam mana. So apa terjadi di kutub utara, kutub selatan tu antara pemerhatian doktor lah. Betul. Okey. Subhanallah. Kali terakhir saya berkenalan dengan geografi adalah masa darjah. Bukan darjah, masa tingkatan kata 1, kata 2, kata 3. Lepas tu dah tak jenguk dah geografi. Sedangkan bersama dengan kita pada hari ini, saya anggap insan yang mahir dengan ilmu ini, dengan geografi ini. Jauh betul ya. Geografi asas sangatlah apa yang dipelajari. Kajian geografi tempatan. Ingat lagi doktor? Tengok apa ni, tentukan rumah, apa yang dekat dengan demografi rumah, sawam, demografi semua tu. Itu tak tahulah 10 ke 15 tahun yang lepas. Okey, menarik ya kalau ada anak-anak di sini. Doktor sebut tadi antara yang menyebabkan doktor serius, tak jadi macam saya, doktor serius untuk sambung belajar adalah melihat pada kedudukan Malaysia. Anda boleh tengok peta Malaysia. Seakan-akan Allah jaga. Ya, doktor sebut tadi, kita ni macam kena kemudian lah. Orang lain kena dulu. Betul. Jadi itu satu sudut, ya, seakan-akan semenanjung ini dipelihara. Jadi takkan kita tidak bersyukur. Jadi kesyukuran itu barangkali diterjemahkan dengan keseriusan untuk menekuni bidang ini. Yang kedua doktor sebutkan tadi National Geography. Satu bentuk dokumentari, ya, dulu Jumaat malam lah, sekarang ni dah ada channel khusus dah pun di Astro ni untuk anak kita duduk depan TV, belajar apa dalam laut, belajar apa atas daratan. Subhanallah. Saya meyakini Shah Alam yang terjadi pada Disember lepas, memang orang semua terkejut kan doktor dengan apa yang berlaku. Orang tercari-cari punca. Saya baca, faham, tapi nak jelaskan pada orang pun susah. Jadi sedangkan kita sebagai mukmin bila baca Quran, sangat kerap Al-Quran ini datang dengan cabaran agar melakukan kajian kepada aspek bagaimana ia terjadi. Macam mana boleh berlaku benda ni? Pemikiran kaifa. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa, kaifiat. Macam mana boleh hancur tentera Abraha? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Apa lagi dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa. Pemikiran kaifa ini yang melahirkan saintis. Doktor antara insan yang menyahut seruan Al-Quran untuk menjawab, memperjelas kepada awam bagaimana fenomena ini berlaku. Jadi kita nak mendalami lagi dengan doktor. Dengan soalan ketiga ni saya anggap paling penting bagi saya secara peribadinya. Bila doktor berkecimpung dalam dunia geoscience ini, sains bumi ni, lebih kurang berapa tahun doktor? Lebih kurang? Sekarang ni hampir 7 tahun jugalah senang cerita. 7-8 tahun bukan tempoh yang singkat. 7 tahun adalah tempoh yang saya anggap lama. Sepanjang artikel-artikel, kajian-kajian, jurnal-jurnal dan pemerhatian doktor buat, boleh tak doktor kongsikan kepada kami tanda-tanda kekuasaan Allah yang doktor dapat temui daripada kajian doktor? Mungkin doktor ada mengkaji tentang pencairan ais kutub. Mungkin doktor ada mengkaji tentang tsunami barangkali. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita. Silakan doktor, kami sangat nak dengar.
Okey, baik. Pertama sekali sebelum saya ni lah kongsikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tu, saya tertarik dengan apa yang Ustaz Mhm. Syari apa nama ni komen sebentar tadi. Okey, berkaitan dengan semua peristiwa ni berlaku memang dah diceritakan dalam Al-Quran. Memang betul. Memang betul. Sekarang ni itulah agak menyedihkan jugalah senang cerita. Banyak orang sebenarnya beriman dengan sains. Walaupun saya saintis, tapi saya tak sukalah macam tu. Okay, kita sebagai Islam, kita kena akidah kita kena betul. Okay, akidah kita kena betul. Mana kata kalau contohlah kita ada pilihan sama ada kita nak beriman dengan Allah ataupun beriman dengan sains, kita kena beriman dengan Allah dulu. Itu yang paling utama sekali. Okay, itu yang paling utama sekali. Akidah kita kena betul. Okay, sains ni dia sebenarnya salah satu alat ataupun instrumen. Okay, instrumen untuk apa? Untuk kita macam tadilah apa Ustaz Syahri cakap tu lah. Kita nak tengok kekuasaan bukti ataupun peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita gunakan sains untuk faham lagi benda tu lagi detail. Dalam Al-Quran dah cerita, tapi nak fahamkan lagi detail kita guna sains. Tapi yelah kita punya kita macam saya sendiri, saya tak adalah sehebat Ibn Sina. Kita punya sarjana Islam kita zaman dahulu. Okay, mereka memang expert bukan setakat dalam bidang sains, bidang agama pun dia expert juga. Tapi saya, kelemahan saya itulah, kelemahan saya dan saya percaya ramai juga yang macam sama saya juga. Jadi kita kalau kita nak fokus kat satu, kalau kita nak fokus kat dua bidang tu agak susah. Agak susah kita nak fokus kat dua bidang. Okey, sebab tu saya suka juga dengan format yang Tadabbur Center buatkan ni lah. Okey, mana kata kita ada orang yang ada berkecimpung dalam bidang sains dan orang yang berkecimpung dalam bidang agama. Jadi dua ni memang kena sit together untuk kita sama-sama lah. Sebab ada part yang memang saya sains memang saya bukan kepakar kat situ, jadi saya tak boleh nak komen lebih kat situ sebab saya risau saya salah tafsir dan sebagainya itulah. Okey, jadi itu yang penting kenapa kita tak boleh pisahkan sains dengan agama ni. Memang dua-dua ni saling berkait rapat. Okey, so berbalik kepada soalan yang tadi itulah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala memang banyak. Okey, memang banyak. Antara salah satu yang kita boleh nampak tahun lepas, Disember, bila mana Lembah Kelang yang tak pernah banjir besar sebelum ni. Mungkin ada serta-serta tempat tu ada berlaku banjir tapi tak ada keseluruhan. Macam kebanyakan tempat dekat Lembah Kelang tu affected dengan banjir. Okey, which kita tak faham kenapa benda tu terjadi. Even kita saintis pun benda tu agak macam sebab kita bila kita nak, macam kita ada weather forecast, kita meramal cuaca ataupun kita meramal kejadian tsunami, kita meramal air pasang surut dan sebagainya. Kita akan cuba faham proses-proses yang ada kat muka bumi ni sebab kita nak cuba meramal. Kalau kita tak faham proses ni, kita tak boleh nak ramal sebab kita ada equation ni. Tapi equation kita tu memang tak accurate. Memang tak accurate. Banyak benda yang kita terpaksa simplify sebab banyak benda yang kita masih lagi tak faham. Salah satu contohnya kita tak faham kenapa tiba-tiba Lembah Kelang boleh kena banjir pula tahun lepas. Okey, kenapa yang tu terjadi? Okey, jadi bila ada ramalan cuaca ke apa-apa tu semua yang bila keluar kat TV tu, bukan nak kata kita tak percaya ramalan cuaca tu. Ramalan cuaca tu dia ada basis dia juga. Somehow kita boleh percaya, tapi kalau kita nak percaya 100% pun tak boleh juga. Mana kata dia ada juga dia punya error kat situ. Mana kata ada waktu-waktu yang ramalan cuaca tu lari. Tapi kita boleh gunakan ramalan tu untuk kita bersiap sedia. Sebab kita tak tahu apa akan terjadi pada masa hadapan. Kita tak tahu. Okay, jadi kita boleh gunakan ramalan itu bersiap sedia. Macam basically Met Office memang ada keluarkan lah amaran tahun lepas sebelum kejadian banjir tu. Cuma yelah sebab bila benda tu terjadi, kita pun tak expect benda tu berlaku dalam skala yang besar. Cuma kenapa benda tu terjadi? Sebabnya kalau kita panggil tu sebagai tropical depression. Tropical depression ni depression, yes. Bahasa Melayu kita panggil sebagai lekukan tropika. Lekukan tropika. Betul. Lekukan tropika ni kebiasaannya dia akan terjadi setiap kali masuk musim tengkujuh. Dan dia selalunya tertumpu dekat kepulauan Borneo. Itu sebab tempiasnya tu akan kena dekat, basically macam kena dekat Pantai Timur, kena dekat Sabah Sarawak dan sebagainya itulah. Okay. Tapi kali ni wallahualam kita tak pasti sebab apa, macam mana boleh terjadi. Lekukan tropika tu dia basically macam berpindah ke semenanjung.
Okey, last kali dia pintas banjir Jati Tuansa tu dan dia diperkukuhkan dekat Selat Melaka. Sebab itulah kenapa Lembah Kelang affected dengan banjir tu. Tapi kita tak betul. faham macam mana lekukan tropika tu boleh bergerak ke arah semenanjung Malaysia tu. Yang tu kita tak faham. Kita pasal lagi benda tu baru terjadi. Kita pun masa sebelum selalunya kalau macam UMT ni, dan bukan setakat UMT, UKM pun ada dan kebanyakan universiti-universiti tempatan lain lah. Okay. Selalunya sebelum saja musim monsun kita akan siap sedia dengan alatan. Okay, contoh kita akan letak boya. Kita letak boya dekat laut ke, dan sebagainya. Kita memang dah ready peralatan ni. Peralatan tu kita memang biar dekat situ sampai habis musim monsun. Sebab kita tak boleh nak ke laut. Sebab laut bahaya, bergelora time tu. Kita tak berani nak pergi laut time tu. Okay. Tapi kita dah memang ready alatan tu. So sekarang ni bila dah habis musim monsun, kita akan ambil alatan ni semua. Kita akan ambil alatan ni semua dan kita akan inspect data tu. Kat situ baru kita akan cuba nak try fahamkan kenapa fenomena tu terjadi lah. Okay. Tapi itulah maksud saya. Ini antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita ingat kita faham. Kita faham macam mana berlakunya angin monsun timur laut. Kita ingat kita faham musim terkujuh ni. Tiba-tiba tahun lepas datang Allah tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita nampak Lembah Kelang pula kena tiba-tiba. Pantai Timur pula dapat berehat pula tahun lepas. Yang tu satu benda yang memang kita nampak memang menarik lah. Walaupun yelah saya sebenarnya silap guna perkataan menarik lah kat situ sebab banjir ni bukan something yang kita sepatutnya rasa ni lah, sebab banyak orang yang affected dengan banjir. Jadi saya minta maaf, saya tak sepatutnya guna perkataan menarik tu lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut pandang lain, kita nampak ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita walaupun kita bertahun-tahun pengalaman kita dalam bidang ni, kita dah cuba faham dan sebagainya, tapi kita ada lagi benda yang kita tak faham. Itu salah satu benda. Kalau cerita memang ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi lain. Saya mungkin lagi satu saya boleh share is sebab bidang kajian saya, salah satu bidang kajian saya ada di Antartika. Okay, kat Antartika. Kat Antartika tu Doktor? Testing. Doktor, ulang balik doktor. Minta maaf doktor. Doktor ulang balik seminit daripada awal. Tadi terputus tadi. Sekarang dah okey. Doktor ulang balik yang seminit tadi je. Antartika. I missed that point. Antartika tadi. Okay. Yes. So basically kat Antartika tu, kita ingat kat Antartika tu sebenarnya satu tempat, satu benua yang penuh dengan ais. Okay. Memang betul. Secara fizikal dengan apa yang kita nampak memang penuh dengan ais. Tapi sebenarnya sama juga macam kita punya daratan, kita kat darat kita ada ground water, air bawah tanah. Okay, kita ada ground water, air bawah tanah, sistem air bawah tanah tu. Dekat Antartika tak semua tempat ada ais. Sebenarnya kat Antartika pun ada juga sistem air bawah tanah. Ada juga tasik sebenarnya, kita bagi sebagai subglacial lake. Tasik bawah ais dekat Antartika. Menarik kat sini, kenapa tasik tu tak beku? Sedangkan kat Antartika tu memang kita nampak situ memang beku. Okey, memang penuh dengan ais, tapi macam mana kat bawah tu ada. Dia adalah konsep di fizik dia. Mungkin disebabkan geothermal heat ke, pressure melting point dan sebagainya. Dan itu saya tak perlu go into detail lah. Tapi menarik kat sini kita nampak itu antara satu bentuk kekuasaan Allah. Macam mana kita nampak dekat Antartika tu penuh dengan ais, tiba-tiba kat bawah tu ada tasik. Okey, kat bawah tu ada tasik. Dan yang menarik lagi, itu air doktor maksudnya. Memang air, betul. Ais di atas, tebal, dan bawah tu ada air. Air. Kalau penonton nak tengok in detail, boleh Google. Kita bagi tu sebagai subglacial. SUBGLACIAL lake. Lake tasik lah. LAKE itulah subglacial lake. Jadi subglacial lake ni dia ada dua jenis lah. Active subglacial lake dengan subglacial lake lah. Subglacial lake tu yang memang basically macam betul-betul tasik kat bawah tu. Active subglacial lake ni basically dia macam ground water system lah, senang cerita, air pergerakan air bawah tanah tu lah. Tapi dalam kes ni air bawah pergerakan air bawah ais tu. Yang menariknya, dekat dalam subglacial lake tu ada juga microorganism. Yes, kalau tengok kat situ yang gambar pertama tu. Yang tu, boleh nampak situ ais, bawah tu ada air.
Nampak tak ada air kat bawah tu? Yep, Macam mana air tu tak mencair? Okey, macam mana air tu tak mencair? Okey, tak mencair pula, tak membeku. Tidak mengais, tidak apa, Yes, tidak membeku. Tidak membeku, betul, tidak membeku. Kenapa air tu tidak membeku? Okey, dan kat atas tu kita tahu sejuk. Kita kalau pergi Antartika pun, tak payah sampai Antartika lah, kalau kita pergi ke negara-negara sejuk lah, bila sampai musim sejuk je, kita kalau tak pakai kita dah membeku dah, kita rasa sejuk sangat dah kat situ. Tapi kat sini kenapa dia tak membeku? Dan menariknya, dalam air tu juga, okey, kita ada microorganism. Dalam air tasik tu? Dalam air tasik tu. Menariknya macam mana kehidupan mikroorganisme tu boleh hidup dalam keadaan macam tu. Boleh hidup dalam keadaan dia bawah tu lebih kurang dalam kalau saya tak salah dia lebih kurang 2.2 miles kan. Dia kalau kita tengok tu macam ada satu kawasan tu dia punya dalam tu sampai 2-3 kilometer. Kalau kita mandi air kolam lah contohnya, kalau kita mandi air kolam kita dive masuk ke tempat yang dalam tu, kita dah mula rasa macam bengong sikit kat telinga kita sebab pressure tu, tekanan tu kuat. Okey. Dekat sini macam mana mikroorganisme tu boleh hidup dekat keadaan yang tekanan dia kuat, keadaan yang sejuk dia memang sejuk sangat-sangat. Macam mana kehidupan organisma tu memang boleh hidup dalam keadaan tu. Dan basically saya tak involve dalam bidang tu lah sebab bidang tu lebih ke arah biologi. Saya lebih ke arah geoscience. Tapi saya adalah macam follow juga update research berkaitan benda tu lah. Sekarang ni saintis-saintis dunia memang sedang tengah nak cuba ambil sampel air dekat subglacial itu. Tapi buat masa sekarang ni setakat yang setahu bukan tak boleh ambil, diorang ada drill semua tu juga, tapi somehow air tu dia macam dah contaminated, dah tercemar sebab cara pengempelan mereka tu tak betul sangat lah, which is mereka masih lagi tengah mencubalah nak dapatkan sampel air bawah tanah tu, sampel air bawah tanah, bawah ais tu, sampel air dekat tasik tu. Sebabnya mereka nak belajar macam mana mikroorganisma tu boleh hidup dalam keadaan macam tu. Benda tu kita masih lagi tak tahu. Dan sekarang ni benda tu satu benda yang kenapa Antartika tu, kenapa saintis-saintis ni nak investigate, dia nak investigate macam mana mikroorganisma tu boleh hidup dalam keadaan tu. So itu antara satu bentuk lagi lah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak lagi tsunami. Macam mana selama ni kita ingat Malaysia ni terselamat, tengok-tengok bila tahun 2004 berlaku tsunami, pemanasan global, arus lautan lagi. Okay, so arus lautan sebenarnya kalau tengok sebenarnya ini mungkin satu lagi perkongsian yang terakhir lah yang saya boleh ceritakan jugalah. Ini berkait rapat dengan saya punya kajian masa saya buat MSc tu lah, masa saya buat master tu. Okay, so basically kalau kita tengok kita sebenarnya negara yang sebenarnya kawasan khatulistiwa ni sangat penting. Jadi kita negara kita yang duduk dekat kawasan khatulistiwa ni sangat penting. Sebab apa sangat penting? Sebab kita terima tenaga haba paling banyak compared to kawasan yang lebih utara atau lebih selatan. Lebih selatan tu macam contoh dekat New Zealand, Australia, South America. Kalau lebih utara tu macam UK, Russia, US, Canada dan sebagainya lah. Kita ni memang betul-betul kat tengah-tengah ni. Jadi mana kata kita boleh terima tenaga haba paling banyak. Okay, compared to tenaga ni. Bukan setakat kita sajalah. Negara-negara lain yang dekat tengah-tengah tu lah, macam contoh Afrika, lepas tu kat antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan tu, kat tengah-tengah tu lah. So kenapa saya cakap penting? Sebabnya kita ada satu lagi proses yang kita panggil sebagai thermohaline circulation. Thermohaline circulation ni senang cerita, kalau bahasa mudahnya adalah arus laut. Okey, arus laut. Kan laut ni bergerak. Okey, laut ni bergerak. Dia adalah proses dia bergerak. Tapi senang cerita, air laut ni daripada tengah ni dia akan bergerak sama ada ke utara ataupun ke selatan. Dia ada proses yang menyebabkan berlaku pergerakan tu. Dan pergerakan tu sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Sebab kalau tak ada arus laut tu, kita, negara kita akan jadi lagi panas daripada sekarang ni. Manakala negara-negara yang dekat utara ataupun ke selatan, dia akan jadi lebih sejuk daripada sekarang ni. Sebab apa? Air laut ni, okey, kalau kita contoh, kalau kita pergi mandi laut tengah panas, tengah hari, air laut tu memang panas lah juga senang cerita. Kalau ada serta-serta kawasan tu memang agak panas jugalah. Sebab apa? Berlakunya perubahan ataupun kita panggil sebagai heat exchange. Heat exchange, tenaga haba daripada udara tu dia diserap masuk ke dalam laut. Okey, dia diserap masuk ke dalam laut. Dan laut ni basically sebab dia bergerak, okey, dia membawa tenaga haba ni. Okey, dia membawa tenaga haba ni pergi ke kawasan lebih utara dengan pergi ke kawasan yang lebih selatan.
Jadi bila dia bawa tenaga haba ni pergi ke utara dan selatan, bila sampai kat situ berlaku lagi sekali heat exchange. Mana kata haba tu berpindah balik ke ruang udara tu. Jadi apa yang berlaku kat situ basically kita negara kita ni tak jadi terlalu panas sebab apa haba tu dah dipindahkan ke kawasan lebih utara dan lebih selatan. Okey, melalui arus lautan tu tadi. Arus laut tu dia bawa tenaga haba tu pergi ke utara dan selatan. Dan kat utara dan selatan ni pula bila masuk saja musim sejuk mereka tak experience apa nama ni suhu yang sangat-sangat sejuk lah senang cerita. Sebab apa? Sebab haba tu daripada kawasan khatulistiwa ni dah dipindah ke atas dan ke bawah. Dan itu antara satu benda yang bagi saya mungkin ada dalam kalangan penonton yang dah aware pasal benda tu, tapi mungkin ada yang belum. Tapi bagi saya masa saya mula-mula saya dapat tahu pasal fakta tu, saya rasa sangat menarik. Saya rasa sangat menarik. Rupanya setiap benda yang ada dekat dunia ni dia ada tujuan dia. Arus laut ada tujuan dia dan sebagainya. Okey, dan kadang-kadang tu saya itulah kadang-kadang tu saya termenung seorang-seorang jugalah. Kalau dalam bidang saya sendiri, geoscience pun dah banyak benda yang saya tak tahu. Kita ada banyak bidang lain. Kita ada bidang medical, kita ada bidang engineering, bidang agama. Dalam agama pula kita ada banyak, ada ilmu akidah, ilmu tauhid dan sebagainya. Engineering dia ada banyak, ada civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering. Bidang medical ada banyak juga. Ada psychiatry, ada cardiologist, ada anesthesiologist dan sebagainya. Banyak bidang yang ada kat dunia ni. Kalau bidang saya sahaja, okay, compared to bidang-bidang lain, bidang saya macam satu cabang, pun dah banyak benda, kita just imagine berapa banyak benda yang kat dunia kita tak faham lagi. Banyak sangat benda-benda yang ni. Masing-masing bidang masing-masing dia ada banyak lagi. Dan saya rasa itu memang bila kita masuk bidang ni saya sendirilah saya rasa memang betapa kecilnya kita lah, sangat-sangat kecil lah. Okey, itu kot saya rasa sedikit banyak juga yang tu. Sama, Dr. Hafiz, apa yang Dr. sebut tadi adalah fenomena yang sama saya alami. Makin kita mahu mengkaji dengan mendalam, saya dalam bidang tafsir Al-Quran, makin saya serius nak mencuburi bidang ini, saya rasa makin banyak benda yang saya tak tahu rupa-rupanya. Makin rasa kita jahil, subhanallah. Barangkali itulah sifat yang ada kepada para ulama yang disebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makin dia tahu, dia makin rasa hakikat ilmu yang dia dapat tu hanya setitis daripada selautan. Jadi subhanallah. Terima kasih banyak doktor. Saya dapat rasai, sebenarnya saya nak angkat tangan supaya doktor ulang balik sebab saya nak menguasai, tapi ini bukan lecture lah. Ini bukan lecture sebab yang penting doktor telah menyebutkan kepada kita. Kalau tadi kita terpelihara sebenarnya kerana faktor Semenanjung itu diapit oleh Indonesia, Thailand. Yang sekarang tadi dibicarakan adalah tentang Khatulistiwa, ya. Jadi sesi malam ni menyebabkan kita lebih menghargai kedudukan kita di Semenanjung ni tuan-tuan, khususnya yang berada di Semenanjung lah. Subhanallah. Bila doktor sebutkan tadi fenomena di Shah Alam, musibah menimpa di Shah Alam, apa yang pernah berlaku, apa yang bakal berlaku, wallahu alam. Di mana adanya fenomena di mana kita tertanya-tanya macam mana boleh berlaku di Lembah Kelang? Macam mana boleh berlaku kepada tempat ini sedangkan track recordnya barangkali 100 tahun lepas pernah terjadi. Macam kita boleh katakan, mustahil boleh berlaku. Tapi tiba-tiba berlaku. Dia memang mengingatkan kita, itulah maksudnya ayat Allah. Ayat Allah adalah sesuatu yang makhluk tak boleh buat, tetapi hanya Allah berkuasa untuk melakukannya. Ya, sebagai contoh, bila doktor kongsi tentang subglacial lake tadi tu, saya terus teringat pasal kalau bawah ais tu boleh ada mikroorganisma, boleh ada kehidupan, Allah punya kuasa. Kita tak payah peliklah Nabi Yunus boleh survive dalam perut ikan. Nabi Yunus boleh survive dalam dasar lautan di dalam perut ikan. Betul. Kalau kita nak gunakan pemikiran sains, barangkali tak boleh nak bagi penjelasan kat situ doktor kan. Contoh kedua, Allahyarham Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ulama tafsir yang baru meninggal dunia di Jordan. Pandangan beliau kepada situasi Maria mengandung Nabi Isa, kajian beliau mendapati kepada uslub Al-Quran, beliau tidak mengalami fenomena 9 bulan. Beliau mengalami fenomena lebih pantas daripada 9 bulan. Isa ibnu Maryam itu membesar dengan sangat drastik.
bagaimana sains nak memperjelaskan fenomena itu kan? At the end of the day, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebab itulah kita jangan jadi kaum Thamud. Kaum Thamud ni tuan-tuan, dia rasa scientifically rumah dia boleh memelihara daripada banjir besar. Rumah dia ada penampan, ada pelindung yang kuat daripada angin kaum Ad. Lah mati belaka dalam rumah. Jadi kita kena sentiasa beringat. Allah Ta'ala berfirman, saya teringat sangat ayat ni bila doktor sebut orang tertanya-tanya macam mana boleh terjadi, iaitulah dalam suratul A'raf. Allah Ta'ala sebut pada ayat Allahumma salli ala ayat 97 dan 98 tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Subhanallah. Patutkah penduduk negeri itu bersedap hati dan rasa aman daripada kedatangan azab kami pada malam hari, sedangkan mereka boleh tidur lena? Maksudnya apa? Mereka rasa mereka sudah ada teknologi untuk mempertahankan diri mereka. Atau patutkah penduduk negeri itu bersedap hati dan rasa aman daripada kedatangan azab kami pada siang hari, sedangkan mereka sedang leka bermain-main? Jadi begitulah pun kiamat, dia akan datang dalam keadaan mengejut di mana semua orang tidak menyangka matahari terbit daripada barat dan seumpama dengannya. Okey, last one doktor. Kami bukan dalam bidang doktor. Ada tak tips untuk kami berminat? Boleh jadi berminat. Kalau doktor boleh sebutkan buku ke, link ke, dokumentari ke. Doktor sebut dah tadi, cuma mungkin penegasan barangkali, yang mana kalau anak-anak saya ikut link yang doktor cadang, ikut buku yang doktor cadang, barangkali mereka boleh jadi Dr. Hafiz yang kedua dan orang-orang yang dapat berkecimpung dalam bidang ini, insya-Allah. Silakan doktor. Okey, baik. Kalau nak kata buku tu ada banyak sangat buku lah, tapi kalau bagi saya lah, cadangan saya, kalau nak mula faham tu, bukan saya tak cadangkan buku, boleh. Tapi buku ni kadang-kadang, buku-buku teks sains ni, dia dah terlampau advance sangat sampai tahap macam even saya sendiri pun, kadang-kadang saya pun tak faham juga. Saya kena baca ulang kali baru saya boleh faham. Okay, jadi kenapa dia jadi susah nak faham tu? Sebab dia banyak sangat jargon. Jargon ni J-A-R-G-O-N. Jargon. Jargon ni dia macam istilah-istilah, betul. Terms-terms, istilah-istilah yang memang kita kena letak istilah tu. Kita kena, sebab kalau tidak kita tak tahu macam mana nak terangkan benda tu. Okay, contohnya lah macam kalau COVID-19, kalau kita tak namakan virus tu COVID-19, kita nak macam mana pula nak cakap virus tu kan. Jadi dia ada istilah-istilah dia tu. Okay, jadi kalau saya saya apa yang saya recommend untuk peringkat awal ni, macam saya dululah, masa saya mula-mula nak faham pasal bidang ni, memang saluran utama saya dokumentari sangat membantu. Dokumentari macam mana Ustaz Syahni cakap tadi, banyak saluran sekarang ni. Kita ada Discovery, kita ada BBC Earth, kita ada National Geographic, even dalam YouTube pun kita boleh dapat. Cumanya dalam YouTube ni kita kena hati-hati lah, sebab YouTube ni dia open, setiap orang boleh buat konten masing-masing dan mungkin dia terdedah kepada fakta yang salah lah. Jadi dia kena berhati-hati lah kat situ. Cumanya bila kalau kita nak search kat YouTube, keyword tu kena betul lah. Kalau macam bidang saya, keyword yang selalu kena check tu is macam contohnya ice sheet stability, ataupun seismic activity, gempa bumi, geohazard dan sebagainya itulah. Okay, once kita dah dapat kefahaman sedikit pasal benda tu, mungkinlah baru kita boleh pergi kepada buku-buku teks tu lah. Tapi selalunya macam buku-buku teks ni, contohlah kalau kita nak ambil buku teks lah, buku teks ni dia lebih macam ke arah nak Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak dengar doktor. Lain saya atau lain doktor? Tak apa, saya sambung dulu. Okey, rasa dah okey dah ke sekarang. Okey. So macam okey dah sikit. Minta maaf doktor, minta maaf. Dia bukan basically kalau buku teks ni dia macam nak mengajar, tapi kalau contoh kita nak cari macam new scientific evidence, new scientific finding, okay, dan sebagainya itulah kan. Selalu kita akan pergi ke jurnal-jurnal saintifik.
Okay, publication, jurnal-jurnal telefon ni macam contoh kita boleh dapat daripada Science Direct ataupun daripada Elsevier. Ini basically macam itulah, macam setiap tahun kalau macam saya ada KPI, saya kena publish satu paper. 2 paper saya kena publish. Setiap pensyarah kena publish paper. Paper ni dia macam nipis je, dia tak banyak. Dia macam selalunya kurang daripada 10 muka surat lah. Okay, tapi dia akan cerita pasal new finding. So antara yang tadi itulah, yang portal, yang website kita boleh Google, contoh Science Direct ataupun Elsevier, Web of Science, Scopus dan sebagainya lah. Itu salah satu portal yang gitu ni lah. Tapi bila kita buka portal tu, dia bukan setakat bidang saya saja, dia semua bidang ada sekali dalam tu. Bidang medical, geoscience, kimia, matematik dan sebagainya. So keyword tu kena cari betul lah kalau nak fahamkan pasal bidang saya tu. Tapi macam mana saya cakap tu, jargon dia terlampau banyak sangat. So mungkin sebelum nak pergi ke tu, kita kena start yang tu lah, yang sebelum kita nak bina kefahaman tu, itu yang saya cadangkan kita tengok dokumentari dulu dan sebagainya. And saya sebenarnya lagi satu portal yang saya sangat tertarik lah senang cerita, yang actually komunikasi sains tu sangat efisien. Kalau contoh sekarang kita ada satu portal ni, dipanggil sebagai majalah sains. Majalah sains. Kalau Google kat Facebook memang adalah majalah sains tu. Pengasasnya Encik Faisal tak silap saya. Okay. Majalah sains ni selalunya dia akan tempat yang mana macam saya sendiri pun memang saya pernah juga hantar satu artikel lah dekat majalah sains ni. Majalah sains ni basically kita akan hantar satu artikel berkaitan dengan kajian kita, tapi kita akan gunakan bahasa yang mudah untuk kita, sebab kita faham kalau kita publish kat paper tadi kat jurnal tu, yang baca paper kita tu kita tahu audience dia macam mana. Audience dia memang orang yang dalam bidang kita. Tapi kalau kita bila publish ke majalah sains, dia pun dah nama majalah. Okay, nama dia pun dah majalah. Jadi audience tu dia tu lebih general, lebih besar. Okay, jadi kita akan cuba gunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah orang faham lah kat situ. Saluran lain yang saya suka tengok lagi satu adalah saluran Ajar. AJAR, Ajar. Dia pengasas dia is kawan saya juga, Haziq Abdul Rahim, tak ke Rahman, saya tanya tu. Tapi Haziq tu lah, saudara Haziq tu lah. Ajar ni dia suka, dia tak ada spesifik syllabus, dia tak ada spesifik topik, tapi dia suka buat konten yang kita kadang-kadang kita tak pernah terfikir pun pasal benda tu. Dia suka buat konten macam tu, Haziq tu. Yang bestnya pasal dua saluran ni adalah cara mereka ulas, cara mereka explain tu, mereka akan cuba explain dalam keadaan orang mudah nak faham. Okay. Dan sekarang ni sebenarnya, science communication tu sangat penting. Yes, ni betul, pendidikan luar buku teks ni. Okay. Kalau bagi saya lah kan, tapi yelah yang ajar ni bukan setakat bidang saya lah, ini lebih keseluruhan lah senang cerita. Sebab dia macam saya cakap tadi, dia tak ada spesifik topik tadi tu. Tapi kalau majalah sains tu, kita boleh lah cari kat dalam tu artikel-artikel yang berkaitan lah, yang ikut kepada tuan-tuan perempuan yang berminat untuk tengok tu lah. Cumanya macam bagi saya lah, sekarang ni sebenarnya komunikasi sains tu sangat penting. Komunikasi tu sains tu sangat penting. Sebab apa? Sebab kita nak reducekan, kita nak kurangkan jurang antara ahli sains dengan masyarakat. Okay. Sebabnya yelah kadang-kadang saya tak salahkan jugalah tu, tapi kadang-kadang ada bila kita tengok macam kat Facebook dan sebagainya, orang tak nampak kita punya contribution. Kita buat something tu sebenarnya untuk supaya dapat bagi benefit kepada masyarakat. Tapi sebab bila kita tak kurangkan jurang tu, seolah-olah dia nampak macam kita ahli sains ni macam shock sendiri bila kita buat kajian kita tu. Kita macam shock sendiri. Dan saya tak salahkan kat situ, mungkin ada juga salah kita kat situ. Bila kita cuba untuk explain, kita tak cuba untuk explain dalam bahasa yang mudah. Tak cuba explain even sekarang ni pun saya pun sebenarnya struggle jugalah, sebab kadang-kadang kita tak dapat nak elak scientific jaga tu. Tapi kita cuba untuk bagi supaya orang ramai boleh faham. Okay, dan itu sebenarnya sekarang ni kalau kita lihat sekarang ni macam baik dalam universiti dalam negara atau universiti luar negara, kalau pelajar-pelajar kita yang berminat nak sambung bidang sarjana, bidang master ataupun bidang PhD, salah satu aspek yang kalau saya sendiri saya akan tekankan is macam mana nak explain benda ni dalam bahasa yang mudah supaya orang boleh faham. Dan ada certain jurnal juga, jurnal-jurnal penyelidikan, dia akan ada satu bahagian tu, satu kolom tu,
dia akan minta kita explain dalam bentuk layman, dalam bentuk mudah untuk faham. Sekarang ni nampak dah dia punya perubahan tu lah ke arah macam tu. Sebabnya tujuannya satu, kita nak kurangkan jurang tu supaya orang lebih nampak apa yang kita buat. Sebab kita buat ni basically sebab kita memang buat untuk, yelah kita kaji pasal, contoh macam saya kaji pasal sea level rise. Kenapa? Sebab apa? Sea level rise ni ada berita yang menyatakan bandar-bandar utama by 2050 mungkin boleh tenggelam. Okay, tapi macam saya cakap tadi, itu ramalan. Tak semestinya betul, tak mestinya tak betul. Okay, benda tu ada potensi untuk berlaku. Tapi benda tu juga ada potensi untuk tak berlaku sebab ramalan, sebab banyak lagi benda kita tak faham. Tapi benda tu kita boleh jadikan satu instrumen untuk kita bersiap sedia lah, senang cerita. Kita nak bersiap sedia untuk hadapi perkara tersebut lah. Kalau contoh macam dekat Jakarta, Indonesia, mereka dah mula pindahkan dia punya ibu kota ke Kalimantan. Tapi macam kita masih lagi tak berkeperluan lah untuk pindahkan pusat pentadbiran kita ke tempat lain tu lah. Masih tak ada lagi keperluan tu. Tapi itulah, kita kaji benda tu. Basically kita nak elakkan daripada musibah tu berlaku. Tapi sometimes lah kita bukan nak lawan kuasa Allah. Okay, kita cuma macam yelah, tujuan kita cuma nak itulah, kita nak supaya kita dapat walaupun musibah tu berlaku tapi dia punya kerosakan tu kita dapat insya-Allah kita dapat kontrol lah, senang cerita. Tapi sometimes benda tu kita tak jangka. Contohnya macam tahun lepas banjir tu tiba-tiba berlaku dalam skala yang besar. Kita tak jangka benda tu. Itu semua memang kuasa Allah. Sometimes kita pun ada limitasi kita juga kat situ. Tapi itulah maksud saya. Basically kita tengah nak cuba kurangkan jurang tu lah. Jadi antara tu lah macam contoh macam majalah-majalah sains tu, channel Ajar, even Tadabbur Center ni pun melalui siri-siri perkongsian ni pun antara salah satu platform yang kita boleh guna lah untuk kita cuba communicate sains tu jugalah, senang cerita. Tapi itulah apa yang saya boleh cadangkan lah tadi tu antara. Jadi kalau yang saya boleh faham, doktor telah menjawab secara tidak langsung soalan daripada Puan Nur Azlon binti Nordin, iaitulah beliau menggunakan istilah dakwaan lah. Jadi doktor boleh bagi komen sebagai ahli akademik dalam bidang ni. Banyak tanah rendah di pesisir pantai akan tenggelam satu hari nanti. Saya terlupa 2050 ke berapa, saya lupa. Jika benar berapa ketinggiannya dan adakah kita perlu buat sesuatu dan apakah ia? Doktor mungkin boleh komen, doktor. Okay, boleh. Actually soalan ni sangat bagus lah. Memang soalan ni sangat-sangat bagus. Okay, setiap daripada kita ada peranan kita lah. Jadi kita sebagai ahli akademik, kita bukan pihak berkuasa, kita bukan badan berautoriti lah, senang cerita. Kita ahli akademik ni basically kita akan buat kajian dan apa sahaja kajian yang kita dapat tu kita akan report, kita akan laporkan kepada pihak berkuasa. Okay, contohnya nanti macam selalu jugalah, kadang-kadang saya dijemput sebagai task force. Kadang-kadang ada macam bengkel yang dianjurkan oleh bawah kementerian, serta-serta kementerian untuk bincangkan tentang satu-satu perkara. Contohnya macam isu banjir ni, tapi saya tak terlibat lah. Sebab yang tu bukan bidang kepakaran saya lah, banjir tu. Saya faham benda tu tapi saya tak terlibat secara langsung dalam kajian banjir tu lah. Tapi pihak macam JPS, kementerian-kementerian yang berkait rapat tu semua, mereka macam tengah kumpulkan ahli akademik dan sebagainya untuk bincang what is the solution. Okay, so kami dari sudut akademik ni, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh menasihat. Okay, kita boleh menasihat based on apa yang kita faham, based on daripada kajian kita akan nasihat pada pihak berautoriti. Pihak berautoriti ni lah yang akan come up dengan polisi. Mereka yang akan come up dengan polisi. Kita tak ada kuasa. Kita bukan ahli parlimen, kita bukan wakil rakyat, kita tak ada kuasa untuk tetapkan polisi itu. Kita tak ada kuasa benda itu semua. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita akan cuba menasihatkan kepada pihak-pihak berkuasa untuk okay, this is the method, ini solution yang kita cadangkan, ini sebagainya, ini solution ni semua yang sebagainya. Okay, so adakah benar dakwaan banyak tanah rendah di pesisir pantai akan tenggelam satu hari nanti? Yes. Apa yang saya boleh cakap adalah ada potensi untuk tenggelam. Okay, sebenarnya bila sea level rise ni, bila berlaku kenaikan paras laut ni, memang kenaikan paras laut based on kajian saya memang sebenarnya meningkat. Okay, macam Antartika tu sendiri contohnya. Walaupun Antartika ni letak jauh daripada Malaysia, mungkin ada kebanyakan orang ingat macam Antartika ni tak akan affect Malaysia. Tapi kalau analogi yang saya boleh bagi, contoh kita ada bathtub. Okay, kita ada bathtub. Alright, bathtub tu
satu part bathtub tu ada bilik air. Kita buka bilik air tu. Apa akan terjadi kat dalam air dalam bathtub tu? Adakah hanya satu tempat sahaja akan tinggi, tempat lagi satu dia rendah, ataupun last kali dia akan sekata kat dalam bathtub tu? Tak kan? Dia akan sekata kan last kali. Sama juga dengan kita dengan bumi. Cuma bumi ni proses lebih kompleks lah. Sebab kita ada keputaran bumi, kita ada atmospheric processes, oceanic processes dan sebagainya lagi lah. So kita boleh bayangkan macam Antartika dan itu adalah bilik air. Kalau berlaku pencairan kat situ yang air akan masuk ke dalam lautan tu lah. Okay. Tapi lautan kita bersambung. Kita tak macam benua. Macam benua, kalau kita tengok macam benua, contoh benua Australia. Benua Australia berpisah dengan benua Asia. Dia tak bersambung. Tapi lautan dia bersambung. Okay. Macam kita punya Laut Cina Selatan ataupun Selat Melaka tu, dia bersambung dengan Southern Ocean, Indian Ocean. Dia bersambung dekat kawasan, apa nama tu dia panggil? Andaman. Kepulauan Andaman. Andaman kat situ. Okay. Jadi kalau berlaku pertambahan air disebabkan pencairan air kat Antartika, dia akan efek juga Malaysia. Cuma kat sekarang ni kita tak nampak lagi efek tu. Kenapa? Alhamdulillah, yelah kita tak boleh nak control sea level rise. Sebab benda tu global, sangat susah kita ni. Tapi kita akan cuba macam letak, contohnya macam kita letak wall pengawal tu, dinding tu. Kita akan cuba letak dinding supaya kawasan-kawasan rendah ni terlindung. Tapi kalau kita tengok negara jiran kita ke Asia Tenggara, di Indonesia, Jakarta dah mula nampak dah dia punya efek. Okey, sebab tu mereka dah mula pindah ibu kota mereka kat Kalimantan tu. Tapi macam saya cakap, kita masih lagi tak berkeperluan kat situ. Cumanya kalau nak kata the whole Malaysia tenggelam tu, bagi saya tak adalah sampai satu Malaysia tenggelam. Okey, sebabnya kalau contohlah macam the whole Antartika tu mencair. Okey, so Antartika tu kalau mencair dia boleh ada potensi untuk menyebabkan kenaikan paras laut sebanyak 60 meter. Okey, sebanyak 60 meter. Tapi kalau kita tengok 60 meter, kalau kita tengok dekat kawasan ketinggian kita kat Malaysia ni, ada kawasan yang memang melebihi 60 meter lah daripada paras laut. Contohnya macam kalau kita tengok macam especially kat kawasan yang dekat tengah-tengah tu, dekat banjir. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, dia macam bukit tu. Kita punya semenanjung Malaysia tu dia macam bukit kat tengah-tengah tu. Kat tengah-tengah tu banjaran Titi Wangsa. Okey, kat tengah-tengah makin ke laut tu makin dia punya elevation tu makin rendah. Okey. Jadi yang kawasan-kawasan yang lagi kat tengah-tengah tu dia punya elevation dia lagi tinggi. Jadi bila berlaku kenaikan paras laut ni, kita kena compare berapa banyak kenaikan tu, dan kita kena compare juga kawasan mana yang berketinggian rendah tu. Okey. Yang kawasan berketinggian rendah tu yang berpotensi untuk tenggelam. Selalunya kawasan pesisir pantai. Sebab apa kawasan pesisir pantai ni? Sebab kawasan pesisir pantai ni dia punya elevation tu rendah. Okey. Cumanya bila benda tu akan berlaku, berapa banyak dia akan berlaku, kita tak pasti. Yang itu kita tak pasti. Okey, kita tahu benda tu boleh berlaku. Tapi contohlah kalau tiba-tiba kita dapat come out dengan satu teknologi yang dapat kontrol benda tu, mungkin tak akan berlaku. Cuma buat masa sekarang ni kita tak ada lagi teknologi yang boleh mengawal lah, yang boleh kurangkan kenaikan paras laut. Kita tak ada vaksin lah sebenarnya. Apa yang kita boleh buat is kita boleh cuba macam nak kontrol. Contohnya macam tadi saya cakap lah, kita mungkin boleh letak dinding penahan dan sebagainya. Tapi itu semua adalah bidang kuasa badan-badan berkuasa. Kita sebagai ahli akademik, kita akan cuba kaji, kita akan cuba investigate dan kita akan cuba menasihat. Selebihnya mereka akan lakukan perkara yang sepatutnya itulah. Itu apa yang saya boleh komenkan. Tindakan Doktor Ahli Akademik untuk memberikan nasihat kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada pihak berkuasa, kepada parlimen, mengingatkan saya kepada nasihat yang diberikan oleh Nabi Yusuf dari dalam penjara kepada Raja Mesir. Kena buat macam ni, buat macam ni sebab bahaya nak datang. Subhanallah. Betul. Semoga Allah beri kekuatan kepada ahli-ahli akademik dan para ulama ini untuk terus mengkaji dengan data, dengan statistik, dengan sains, dengan peraturan alam, supaya mereka yang berada di pentah kuasa tahu apa kebaikan yang perlu dirancang untuk rakyat. Bukan hanya fikir untuk hari ini, tapi fikir untuk masa akan datang. Doktor, saya sebenarnya nak sembang lagi ni, tapi kita kena raikan soalan daripada kita punya rakan-rakan. Kita ada soalan daripada Ustaz Afwan Cik Mansur, seorang asatizah di Tadabbur Center juga. Dr. Holland adalah satu-satunya negara yang berada di bawah paras laut kan? Jika ia benar,
bagaimana teknologi manusia ini membantu menyelamatkan ramai manusia di Holland? Pandangan doktor. Saya tak tahu, masya-Allah. Okay. So soalan ni itulah basically soalan ni sebab Holland ni saya mungkin boleh bagi komen tapi tak boleh bagi komen yang detail kot sebab saya tak berapa tahu sangat pasal negara Holland ni lah. Saya banyak kita tengok kita punya negara daripada kita tengok negara lain kan. Cumanya kalau yang saya boleh komen tu macam contoh soalan pertama tu, Holland adalah satu-satunya berada di bawah paras laut tu, yang tu saya tak pasti. Saya minta maaf. Kalau memang saya tak tahu, memang saya akan cakap saya tak tahulah senang cerita. Jadi saya tak pasti, kita kena tengok tu lah. Tapi kita bukan tak boleh check, kita boleh semak. Okay, kita boleh semak. Boleh saja kita semak kat online, cuma sekarang ni saya tak sempat nak semak online. Tapi kita boleh check lah sama dia bawah paras laut ke tak. Tapi saya tak rasa dia bawah paras laut. Sebab kalau dia bawah paras laut, ada kemungkinan dia dah tenggelam. Sebab kalau tengok Holland pun dia adalah a part of benua Asia juga, dekat Eurasia tu. Cumanya ada part-part tu memang ketinggian ni memang tinggi lah. Sebab tu kita boleh nampak macam ada kawasan-kawasan berbukit bukau dan sebagainya itulah. Minta maaf doktor, saya rasa line doktor terputus. Doktor ulang balik kalau tidak keberatan. We just miss your point. Okay. Doktor ulang balik. Boleh? Dengar ke suara saya sekarang? Baru okey. Okay. So basically macam dekat Holland tu, apa yang saya boleh komen, saya tak berapa pasti ketinggian dia macam mana, tapi saya tak rasa macam the whole Holland tu ketinggian dia bawah paras laut. Sebab kita tengok dekat Holland tu memang ada kawasan-kawasan yang berbukit bukau jugalah. Okey, dekat Holland tu. Jadi mungkin yang kawasan yang dimasukkan tu mungkin kawasan kat pesisiran pantai tu mungkin berada dekat bawah paras laut. Yang tu saya rasa, tapi saya tak pasti. Kita boleh semak yang tu lah sama-sama. Cumanya apa teknologi yang kita ada untuk kita kawal benda tu. Okey, macam saya cakap tadi, teknologi tu kita tak ada lagi. Kalau sekarang ni perkataan famous sekarang ni yang selalu kita guna vaksin. Okey, vaksin COVID-19. Untuk isu-isu perubahan cuaca, global warming, bencana alam ni, kita tak ada teknologi, kita tak ada vaksin lagi. Kalau kita ada, banyak masalah kita dapat selesai. Contohnya hakisan pantai kita dapat selesai. Banjir, once saja banjir tu berlaku, kita dapat selesaikan. Apa lagi? Contoh food security, baru-baru ni kita yelah food security ni dia bukanlah, dia lari sikit lah, tapi dia somehow dia ada kaitan juga dengan perubahan cuaca itulah. Sebab apa? Contohnya ayam ni saya tak pasti sangat lah, tapi ayam tu dia perlukan kawasan yang sesuai ke, mungkin tak panaskan, wallahualam, saya tak pastinya tu. Ataupun kalau berlaku sea level rise tu, mungkin kawasan-kawasan yang potensi untuk jadikan tempat pertanian tu mungkin akan tenggelam disebabkan oleh kenaikan paras laut tu. Okey, cumanya macam saya cakap tadi, kita tak ada teknologi, kita tak ada vaksin yang mampu mengawal benda tu. Kita tak mampu lagi nak kontrol kuasa Allah sampai ke tahap macam itulah. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah in terms of policy tu sendiri. Okey, polisi tu maksudnya macam mana? Mungkin pihak kerajaan Holland tu mungkin boleh mula pindah. Okey, boleh mula pindah mereka yang terdedah dengan kenaikan paras laut ni ke kawasan tempat lain yang lebih tinggi. Okey, contohnya macam mana yang berlaku kat Jakarta tu sendiri. Jakarta, mereka dah mula pindah daripada Indonesia, mereka dah mula pindah ibu kota mereka daripada Jakarta ke Kalimantan. Itu antara salah satu effort yang mereka gunakan untuk kontrol benda tu. Benda lain mungkin macam bina blok penahan ke dan sebagainya itulah. Apa lagi? Mungkin lagi satu lagi, kita sendiri apa yang kita boleh buat adalah kita kena ubah sedikit kot gaya hidup kita. Maksud kata gaya hidup kita tu dari sudut carbon footprint. Carbon footprint ni apa? Carbon footprint ni bahasa mudah lah. Definisi tepat boleh cari online. Tapi bahasa mudah carbon footprint ni adalah berapa banyak kandungan karbon. Sebab karbon ni lah yang menyebabkan berlakunya perubahan cuaca, yang menyebabkan berlakunya pemanasan global tu melalui kesan rumah hijau tu semua. Okey, tapi karbon ni senang cerita, carbon footprint ni senang cerita berapa banyak kandungan karbon yang kita sebagai individu lepaskan melalui aktiviti-aktiviti seharian kita. Sebagai contoh yang saya boleh cakapkan kat sini. Contoh kalau kita naik kereta. Okey, kita gerak dari satu point A ke point B. Berapa banyak karbon yang dilepaskan daripada kereta tu, kita calculate, itulah carbon footprint kita. Sebab kita daripada aktiviti kita melepas karbon sebanyak tu.
Dia lain kalau contoh dalam satu kereta itu kita share 4 orang. Okay, share 4 orang. Mana kata kandungan karbon tu kita bahagi kepada 4 orang. Okay, jadi masing-masing dia punya nilai dia lagi rendah daripada kandungan karbon kalau kita bawa kereta tu secara perseorangan lah dekat situ. Itu maksud saya antara salah satu contoh macam mana kita boleh ubah gaya hidup. Tapi yelah, benda ni kalau kita nak lakukan seorang memang tak boleh. Dia semua kena synchronize. Mana kata kalau nak bawa kereta, tak nak bawa kereta, mana kata pengangkutan awam kena lebih efisien lah. Okay, yang itu kuasa pihak berkuasa. Kalau contoh kita nak buat kita semula, kalau macam Terengganu nak cari kawasan kita semula tu sangat bukan tak ada, tapi dia terhad, dia tak banyak tempat yang ada as opposed to kat kawasan belah Selangor tu lah. Okay, jadi kalau kita nak galakkan kita semula, kita sediakan lebih banyak tempat yang boleh kita buat kita semula. Okay, jadi kalau ada banyak tempat yang boleh kita semula, kita boleh start kita semula. Macam saya sendiri memang saya kita semula daripada rumah. Saya sendiri saya asing. Jadi itu antara benda yang kita boleh buat lah. Okay, macam mana kita sama-sama boleh bersumbang lah untuk kita cuba kurangkan kesan pemanasan global dan perubahan cuaca itu sendirilah. Terima kasih Doktor. Kita rakitkan soalan terakhir daripada Puan Nur Azlun yang sama. Harga ikan mahal. Tetapi Malaysia kan dikelilingi oleh laut. Ikan kan, adakah itu tanda ikan sudah pupus di lautan? Menarik juga soalan ni, out of the box juga soalan ni. Doktor komen ringkas? Boleh saya komen ringkas. Tapi itulah, ini bukan bidang saya lah. Kenapa harga ikan mahal tu saya tak pastilah. Ikan semakin pupus di lautan tu pun saya tak pasti. Cuma yang apa yang saya boleh komen, kita, okay, contoh aktiviti, saya tak pasti. Saya tak rasa ikan kita import. Selalunya ikan memang kita ikan ni memang kita tak import pun ikan. Kalau macam produk-produk lain tu memang kita ada import lah daripada negara lain. Betulkan saya, kalau saya salah, itu bukan bidang saya. Memang saya mengaku saya punya limitasi kat situ. Mungkin ada penonton yang memang bidang tu memang maybe boleh lah nanti kemudian boleh share ke apa macam tu semua. Tapi setakat yang saya tahu memang ikan kita tak import. Jadi kalau ikan kita tak import, ikan kita tangkap sendiri. Kita tangkap tu bukan kita boleh tangkap ikan tu di seluruh laut dekat Laut Cina Selatan tu. Tak. Kita ada boundary tu. Kita panggil tu sebagai maritime boundary. Boundary ni apa nama tu? Pemisah maritim macam tu. Dia ada sempadan, sempadan maritim. Okey, kita ada sempadan. Macam contoh Terengganu ada sempadan dia. Pahang ada sempadan dia, Selangor ada sempadan dia. Sama juga dengan laut kita ada sempadan dia. Sebabnya kita letak sempadan tu supaya apa? Supaya kita tak berebut space tu. Kita tak berebut ruang tu. Okey, kita tak berebut ruang tu. Contohnya kalau contohlah, just bayangkan Terengganu yang Kelantan tu tempat kita letak pelantar minyak. Tiba-tiba ada pelantar minyak lain pula. Pelantar minyak daripada US, daripada Russia pun pak dekat tempat tu. Tak. Kawasan kita, itu kita punya sovereignty kita. Kita punya hak memang dekat kawasan tu. Jadi yang tu kita panggil sebagai, kita terikat dengan satu perjanjian, kita bagi sebagai UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS tu. So UNCLOS ni dia tetapkan aktiviti perikanan ataupun aktiviti perikanan, apa-apa saja aktiviti kita boleh lakukan within 200 nautical mile tu. 200 nautical mile tu maksudnya dia bermula daripada pesisir pantai tu, coastline tu, sampai ke 200 nautical mile. Mana kita kat situ saja kita boleh lakukan, kalau contoh macam aktiviti fishing ni kita boleh lakukan kat kawasan tu. Okey, jadi wallahualam, saya tak pasti sebab itu saya tak kaji. Mungkinlah disebabkan perubahan cuaca ke ataupun apa-apa saja faktor, kita tak tahu yang tu, mungkin ada banyak faktor. Mungkinlah ikan-ikan ni kalau bahasa kelakarnya mungkin larilah daripada kawasan kita ni, mungkin pergi ke kawasan tempat lain tu lah, nautical mile yang melebihi 200 nautical mile. Wallahualam, itu saya tak pasti. Mungkinlah disebabkan itu kenapa ikan semakin kurang. Tapi yang tu saya tak sure. Tapi nak kata ikan pupus, saya tak rasa ikan akan pupus. Memang sekarang ni pun kalau kita tengok pun, dia ada list of endangered species. Setakat ni ikan yang kita biasa makan tak termasuklah dalam kategori yang threatened semua tu lah. So saya tak rasa ikan pupus. Dia harga ikan mahal ni selalunya dia itu ekonomi. Dia akan base kepada supply dan demand. Kalau demand kurang, supply tinggi kurang tapi demand tinggi, harga akan jadi mahal. Kalau supply banyak, demand kurang, harga akan jatuh. Okay, so harga ikan mahal ni dia berkait rapat dengan supply and demand tu. Contohnya sekarang ni macam baru-baru ni kes pasal ayam kurang, telur pun kurang semua tu. Jadi itu demand tinggi tapi supply kurang. Mungkin dia akan efek harga kat situ jugalah. Tapi itu setakat itu je lah apa yang saya boleh komen lah
Yang tu lah kenapa ikan harga mahal, dia based on supply and demand lah sekali, yang tu je lah. Bagi saya jawapan doktor ringkas tapi kemas, sebab kita baru nampak adanya sempadan nautical tadi tu yang ada kemungkinan kita nak tangkap tempat biasa kita tangkap, tapi faktor tertentu larinya ikan tu ke tempat lain, dan juga faktor supplier dengan demand tadi lah. Bagi saya logik, dan kita boleh bertanyalah kepada yang lebih mahir. Saya beri peluang kepada doktor sebab masa tidak mengizinkan, dan saya mohon maaf pada rakan-rakan yang baru saja mengajukan soalan kerana kita tidak dapat untuk melanjutkan masa. Saya nak bagi peluang kepada doktor untuk membuat kesimpulan, insya-Allah. Silakan doktor kalau tidak keberatan. Okey, baik. Okey. Pertama-tama itulah saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Tadabur Center. Macam mana saya cakap tadi, komunikasi sains tu sangat penting. Komunikasi sains. Kita nak jurangkan itu keyword dia lah, komunikasi sains tu lah. Kita nak kurangkan jurang antara ahli sains, bukan setakat ahli sains masyarakat, ahli sains dengan agamawan pun. Sebab kita sebagai orang Islam, macam saya cakap tadi, sains dan Islam tu dia sangat berkait rapat. Cumanya kalau kita nak kuasai dua-dua bidang ilmu ni, memang akan ambil masa yang lama lah. Okay, memang akan ambil masa yang lama untuk kuasai dua-dua bidang ilmu tu. Jadi pentingnya untuk kita, macam sekarang ni ada seorang yang dalam bidang sains, ada seorang dalam bidang agama, kita sama-sama berbincang, sama-sama kolaborasi untuk kita faham, kolaborasi untuk bincangkan benda tu. Jadi bagi saya benda tu sangat penting. Bagi saya benda tu sangat penting sebab kita dapat itulah, jadi kita dapat kita dapat communicate kita punya kajian tu lebih dekat dengan masyarakat. Okay, dan apa yang saya boleh katakan kepada penonton-penonton sekalian, basically itulah, kita jangan even kita dah umur kita dah lanjut ke atau apa sebagainya, kita jangan berhentilah daripada tambah ilmu tu. Okey, bukan setakat dalam bidang kita boleh tambah ilmu juga dalam bidang-bidang lain. Contoh saya pun malam ni pun saya banyak juga belajar daripada Ustaz Syahrini sendiri bila berkongsikan berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan sebagainya. Jadi saya pun masih lagi belajar. In fact, banyak lagi benda yang saya tak tahu. Jadi kita jangan stop dah belajar tu. Kita sentiasa belajar dan kita selalu inilah antara platform-platform yang kita boleh follow. Tadabur Center, kita boleh ikuti siri-siri mereka akan datang, dan kita ada banyak lagi saluran-saluran lain yang kita boleh gunakan lah untuk kita tambahkan kita punya ilmu pengetahuan tu lah. So kat sini saya rasa setakat itu saja. Saya berterima kasih kepada semua untuk dengar kerana sudilah dengar perkongsian saya hari ini, sebab saya pun nampak ada jugalah yang soalan-soalan yang saya tak dapat nak jawab. Jadi kalau contohlah ada nak tanya soalan tu, saya sudilah share saya punya email kat sini. So email saya Hafiz Jofri tu, Hafiz semua huruf kecil HAFEEZ, ada dot kat tengah, dot JEOFRY@gmail.com. Okay, Diana salinkan di ruangan komen. Yes, boleh emailkan kepada saya direct ataupun boleh tanyakan kepada Tadabur Center. Boleh tanyakan kepada pihak Tadabur Center, and pihak Tadabur Center boleh ajukan soalan itu kepada saya. InsyaAllah saya cuba based on apa saja ilmu yang saya ada, insyaAllah akan datang pun. Saya pun masih awal lagi dalam pendidikan, panjang lagi perjalanan saya. Mungkin sepanjang perjalanan tu ada banyak lagi penemuan-penemuan baru yang saya akan jumpa, dan saya sudilah untuk share dengan semualah. Okey, sebab ilmu tu bukan untuk saya seorang, untuk semua, untuk kita semua, untuk manfaatkan ilmu Allah tu. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih Dr. Hafiz. Kita belajar pertama sekali Dr. Hafiz bagi email, dan banyak kali kita lihat Dr. Hafiz sangat merendah diri, meraihkan ada yang lebih tahu dalam sesuatu bidang berbanding beliau. Kita belajar daripada Dr. Hafiz, beliau menggunakan metafora untuk fahamkan tentang pencairan di kutub utara, kutub selatan dengan metafora tempat mandi tadi tu. Ini pendekatan yang sangat penting, bukan hanya untuk orang dalam bidang sains seperti doktor, tetapi juga orang dalam bidang agama seperti saya. Memudahkan faham masyarakat. Bab kata Albert Einstein, kalau kamu nak tahu kamu menguasai sesuatu ataupun tidak, lihat anakmu 6 tahun, adakah dia boleh faham apa yang kamu cakap. Jadi memang nak terangkan balik pada anak kita 6 tahun memang mencabar. Tapi kalau mereka boleh faham dengan metafora, dengan infografi, dengan dokumentari, dengan filem yang kita
kongsikan tadi, itu cara-cara yang bijaksana. Itu nombor satu, kita belajar pentingnya komunikasi sains, benda-benda yang complicated dalam apa yang doktor sebut tadi, jargon-jargon itu bukan hanya dalam bidang sains, dalam bidang tafsir pun ada istilah-istilah yang memang kadang-kadang kita menyampaikan ni pun kita syok sendiri. Kita rasa masyarakat faham, sebenarnya kasihan mereka tak faham. Jadi saudara Zaim Zamri merumuskan poin nombor satu kita, komunikasi sains. Yang kedua kita kena membuat persiapan saintifik dan persiapan saintifik dan persiapan spiritual, kedua-dua sekaligus untuk menghadapi apa jua bencana di masa akan datang. Okey, maksud saya persiapan saintifik adalah mengambil sunnah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf Allah ilhamkan kepada baginda, Allah berikan kemampuan untuk memahami tafsir mimpi. Lalu baginda tahu apa akan terjadi pada Mesir. Dasarana beliau sangat saintifik. Kita boleh baca surah Yusuf, apa patut buat 7 tahun pertama, apa patut buat 7 tahun kedua. Beliau mahu pemerintah ambil berat nasihat beliau, dan at the end of the day, dialah pemerintah tersebut. Dialah frontliner tersebut. So beliau betul-betul membangunkan muka bumi Mesir sebab dia tahu benda akan berlaku. So kita kena hargai data dan statistik. Kita bukan tukang ramal, dukun yang cuba nak bagi ramalan-ramalan yang bukan-bukan. Tapi kalau itu ada asas sains, kalau itu ada asasnya, itu barangkali ilham daripada Allah untuk kita buat persiapan. Jadi persiapan saintifik ini kita mengambil sunnah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan persiapan iman juga penting, ya, kerana mengambil kisah para anbiya sebagai contoh. Api itu sifatnya panas. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam kerana iman dan takwa, Allah bagi keselamatan. Nabi Musa kan, logiknya boleh tenggelam dalam sungai. Tetapi saintis mana boleh terangkan air itu memberi keselamatan kepada bayi Nabi Musa. Saintis mana boleh bagi penjelasan bagaimana Firaun dengan kekuatan agungnya boleh tenggelam masuk ke dalam tanah, air lautan terbelah. Jadi hanya dengan kekuatan iman, kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan, kita akan mengakui satu situasi dan satu hakikat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu rabbul asbab. Allah boleh mengatasi the law of nature. Allah boleh mendatangkan dengan sifat kun fayakun, iaitulah perubahan kepada peraturan alam ini. Ya, Maryam alaihissalam goncang pokok tama mati, tetapi tiba-tiba jatuh buah-buah tama yang masak ranom. Itu saintis mana boleh bagi penjelasan. Jadi kita perlu kepada keseimbangan. Ya, bab kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Persiapan hafiz, persiapan alim, persiapan iman dan persiapan intelektual, persiapan sains. Saya sangat hargai perbincangan pada malam ini. Saya sangat hargai kita ada Nur Harlina Sulaiman, Hana Khan, kita ada Zaim Zamri, kita ada pencinta ilmu, kita ada Hanak Saleh, kita ada Ustaz Afwan Fauziah. Saya tak tahu siapa daripada UMT, barangkali ada murid-murid doktor sendiri di sini. Semoga ini tidak menjadi penamat kepada proses kita mendalami ilmu geosains. Ini hanya pencetus kepada rakan-rakan semua untuk meneroka ilmu geosains dengan bimbingan dan petunjuk daripada Al-Quran. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih banyak. banyak. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.